Oke, tidak apa. Oke, saya teruskan dengan pembentangan saya pada tang ini ya. Oke, kita kira dulu. Tuan Sam, kita kira dulu 1, 2, 3 untuk gambar. Oh, Belum oh, ready oke, lagi ya? oke. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke. Yang tengah Oke. driving, hati-hati, Cikgu James. Kalau Hati-hati saya ya, tengah terkeluar kan, driving. saya akan masuk balik ya. Oke. Saya coba tukar internet dahulu ya. Tidak Saya pejabat pun ini pakai macam data sudah nih. agak perlahan pula. Saya connect dulu ya. Hari ini penyampaian kita, konsep kita lebih pada santai-santai saja lah kan. Seperti Iya, mana betul. penceramah kita cakap, kita santai-santai saja. Boleh minum-minum sambil kopi-kopi. Ya, betul. Link kehadiran saya akan post dalam ruangan chat kita nanti. Ya, oke. Oke, jika semua ready, kita akan mulakan sesi sekarang lah ya. Oke, baiklah. Nampak tidak paparan saya ini? Tengok respon dulu. Ada ya? Halo, Oke, ada? nampak paparan ini? Ya. Ada ya? Oke, Hmm. saya akan full screen ya. Screen dulu. Oke. Oke, jadi sesi kita pada petang ini, tajuk yang saya diberi ini berkaitan dengan pemantapan pengurusan portal D5 lah. Sini merupakan satu siri lanjutan yang mana saya difahamkan sebelum ini PPT Toran sudah mengadakan bengkel ataupun PLC lah berkaitan dengan D5 bersama Laras ICT, grup Spestari, mungkin juga bersama dengan penyelaras D5 sekolah lah ya. Di sesi kita petang ini kita melihat lebih lanjut ataupun kita akan deep dive di dalam lagi, kita melihat bagaimana pengurusan D5 itu dapat kita pertingkatkan lagi. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zamzairi bin Nurdin, alias Nurdin, merupakan pegawai SIAC Plus TVET ya di daerah Tawau. Yang mana saya ini juga merupakan anggota baru lah bagi PPD Tawau. Sebelum ini berkhidmat lebih kurang 6 tahun di PPD Kunak, kemudian ke PPD Kudat, dan yang destinasi terakhir saya sinilah PPD Tawau ya, bermula pada tahun lalu. Okay, untuk hubungi saya boleh hubungi melalui email ya, lmoidl di ppd-x030@moi-dl.edu.my. Okay, jadi serba sedikit lah ya berkaitan dengan diri saya. Merupakan seorang Microsoft Innovative Educator Expert lah, suatu program yang saya sertai pada tahun 2018, dan yang terkini ini bersama dengan Cikgu Mala lah, saya Cikgu Ramla ya, merupakan Certified Educator bagi Google lah, tapi masih baru lah, masih level 1 lagi. Sepatutnya sudah join exam ni untuk level 2, tapi manakan kekangan waktu ya pada bukaan sekolah ya, jadi banyak pantauan yang perlu dibuat, jadi saya tangguhkan dahulu lah ke level 2. Token sudah ada untuk menyertai periksaan tersebut lah, ujian tersebut. Okey, baiklah. Okey, saya ingin bertanya lah, bilakah kali terakhir ke ataupun apa pandangan tuan-puan berkaitan dengan gambar yang saya tunjukkan inilah? Mungkin tuan-puan sebelum ini pernah nampak ya buah gambar ini. Ada tidak yang dalam meet kita petang ni pernah nampak gambar ini? Ada ya? Saya tengok saya punya mic hidup ni. Kok senyap kan? Kalau ada boleh bagi respon ya. Kita alu-alukan respon dahulu. Ya. Bagi yang pertama dan ini yang kedua ya. Kalau tuan-tuan perhatikan, gambar yang pertama ni merupakan yang terkini lah di dalam portal D5 ya. Kalau tuan-tuan klik di dalam Google, cari saja www.d5.edu.my, maka paparan inilah yang akan muncul lah. Yang ini kita sudah biasa lihat ya, bila kita masuk ke dalam site D5 kita akan nampak gambaran inilah ya. Ini merupakan yang terkini daripada KPM ya, iaitu satu paparan lah
yang memberikan info dan maklumat kepada murid, guru serta ibu bapa ya. Mulai tahun 2001 ya. Jadi sebenarnya dalam delima ni kalau kita lihat ada juga maklumat-maklumat bukan sekadar untuk murid, guru tapi juga kepada ibu bapa ya. Khasnya kepada ibu bapa murid-murid tahun 1 yang saya rasa masih lagi ya dalam proses transisi program transisi tahun 1 tersebut ya. Gambar yang ini pula merupakan portal delima kita yang kita sudah sedia maklum lah ya. Dan sedia maklum kita ya. Okay, baiklah. Yang ini sebenarnya bukan COVID ya, tapi ini untuk connecting the dots lah ya. Jadi kita dalam delima ni, baratnya kita menggabungkan dot-dot yang ada lah ya. Mungkin tuan-tuan perasan ya, dalam delima kita ada Microsoft, kita ada Google, kita ada Apple, kita ada pelbagai aplikasi seperti Kahoot dan sebagainya. Jadi kita cuba rangkaikan titik-titik ini agar ia menjadi satu platform yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan ya. Yang ini adalah serba sedikitlah program yang saya sertai daripada tahun 2018 dikenali sebagai Microsoft Innovative Educator Expert lah, satu program di bawah Microsoft yang mana sebelum ini program ini di bawah PKG setiap daerah lah ya. Okey. Dan ini yang terkini pensijilan Google Certified Educator yang terbuka kepada semua guru yang mempunyai ID delima ya. Saya difahamkan ianya terbuka kepada guru bahkan kepada pegawai-pegawai yang berada di PPD, JPN maupun tingkat kementerian ataupun bahagian lah ya. Jadi tuan-puan, penyelaras ICT, penyelaras Bestari ataupun penyelaras delima, saya sangat sarankanlah tuan-puan untuk mendaftarkan diri di dalam portal delima itu sendiri bagi menyertai program ini ya, bagi menyertai pensijilan ini ya, secara percuma ya. Kalau dibayar ni mahal juga ni, saya difahamkan pihak Google memang berbayar sepatutnya, tapi manakala kita adalah subscriber kepada Google, jadi KPM telah membeli ya lesen untuk ujian tersebut sekali dengan bilangan guru yang ada lah. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh daftarkan diri. Cuba lihat di dalam portal delima itu dan nanti kita akan lihat secara lebih lanjut apa yang ada di dalam portal delima ya. Ini overview lah, overview berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan ataupun kongsikan pada petang ini ya. Jadi boleh dapatlah badge, ada badge ya. Macam saya ni saya letak badge Microsoft Innovative Educator Expert dan juga Google for Education Certified Educator Level 1 ya. Jadi kedua-dua sijil ni laku ya cikgu. Laku internationally lah. Jadi macam yang Microsoft ni dikeluarkan sendiri oleh Microsoft Worldwide Education lah. Dia punya VP sekarang ni Mr. Anthony Sasito lah. Manakala yang Google ni pun recognize dan dia ada tarikh ya, tarikh lupanya biasanya 3 tahun lah. Saya peroleh ni pada Disember 2020 tahun lalu. So dia akan expired dalam masa 3 tahun lagi lah. Jadi kalau tuan-tuan berminat boleh sertai. Selepas level 1 boleh join level 2 ya. Okey, yang ini pula adalah saya kongsikan ya, apa manfaat yang kita akan perolehi. Ya, manakala portal delima kita mempunyai satu gergasi software yang telah di-embedkan di dalam portal delima, iaitu Microsoft. Ya, ini yang apa yang berlaku sebelum delima muncul ya. Pada tahun 2017 saya telah membimbing seorang daripada SMK Kunak lah ya, bernama Diana Alwi Daniel, dan beliau telah menjadi wakil pertama Sabah ya bagi kategori KPM ya, untuk mewakili Malaysia ke Toronto, Kanada pada tahun 2017. Ya, beliau merupakan seorang guru sekolah menengah mengajar bahasa Inggeris. Beliau telah menggunakan bahan-bahan Microsoft, software-software bersama murid-murid ya, sehingga berjaya diiktiraf dia punya pelibatan tersebut di peringkat antarabangsa. Kemudian tahun berikutnya saya pula membimbing seorang lagi guru daripada sekolah rendah ya, SK Gading-Gading Kunak. Beliau berjaya mewakili Sabah dan Malaysia sekali lagi ya, tapi orang yang berbeza, bagi program yang sama ke Perancis ya pada tahun 2019. Dan tahun lalu beliau telah diiktiraf juga sebagai salah seorang edufluencer di KPM lah, edufluencer group ya. Dia telah mencipta dan beliau telah
dipilih menjadi salah seorang guru yang dijemput ke Finland ya, bagi melihat sendiri sistem pendidikan yang dilaksanakan di Finland. Ya, jadi ini antara itu yang mendapat manfaat bagi dalam program Microsoft Innovative Educator Expert, yang mana keseluruhan perbelanjaan mereka selama 2 minggu itu disponsor sepenuhnya oleh pihak Microsoft dan penglibatan mereka itu diiktiraf oleh KPM ya. Yang ini pula Microsoft Innovative Educator Expert juga yang sekarang ini rakan saya berada di daerah Tawau ya. Puan Nirmala Kandasamy, seorang guru cemerlang yang melibatkan diri dalam program ini daripada tahun lalu, dan beliau berjaya menjadi salah seorang finalis peringkat kebangsaan. Dan tahun ini beliau melibatkan diri pula dalam program antarabangsa ya, kalau tuan-tuan lihat di sini, bagi satu program International Collaborative Project bagi menyemarakkan rasa rasa happiness lah ya, human happiness ya, yang melibatkan pelibatan murid sepenuhnya dan juga pelibatan guru di sekolahnya lah ya. Ini serba sedikit lah berkaitan dengan Microsoft, saya buat iklan sedikit lah kan. Okay, yang ini portal ini sebenarnya portal Delima ini mengandungi Microsoft, Google dan juga Apple ya. Okey, berikut saya paparkan ya beberapa daerah yang saya telah buat lah mulai tahun lalu saya masuk ke PPD Tawau. Saya telah buat perkongsiannya serba sedikit, dan tahun ini PPD Tuaran adalah PPD yang pertama lah ya untuk menjemput saya bagi berkongsi berkaitan dengan ya. Tahun lalu kita lihat Kota Belud ya, JPN sendiri ya, JPN pegawai Delima JPN sendiri ya, PPD Penampang pada bulan 11 dan PPD Papar bagi satu program Leaderonomics pada bulan Disember lalu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada PPD Peran di atas kepercayaan untuk saya kongsikan ya. Jadi hari ini saya akan kongsikan juga data sedikit. Okey. Ini adalah overview apa yang saya akan kongsikan pada petang ini. Mohon harap tuan-tuan dan puan bersabar. Kita akan cuba tackle satu persatu sehinggalah kita dapat lihat apa kandungan di dalam akaun sekolah ini. Kalau tuan-tuan perhatikan, paparan ini atau interface ini adalah bagi akaun sekolah masing-masing lah ya. Jadi akaun sekolah tu bukan akaun pribadi ya. Di akaun sekolah tu adalah akaun admin sekolah. Kita ada user ID dan password. Kita ada laporan sekolah. Kita ada surat berkeliling atau siaran KPM. Tuan-tuan akan lihat juga online meeting ya, macam Google Meet atau Microsoft Teams. Ada ruangan untuk maklum balas ya, sekiranya tuan-tuan menghadapi masalah ya berkaitan dengan ID, berkaitan dengan login, dan boleh masuk ke dalam sini dan suarakan terus kepada BSTP helpdesk lah di Putrajaya ya, di Cyberjaya ya, kan saya. Ada juga meja bantuan ya, dan juga ada konsol admin. Saya rasa tuan-tuan biasa ya dengan melihat ikon-ikon yang ada di sini lah. Walaupun jarang masuk, tapi melihat ikon tu biasa, nanti kita akan lihat secara dilanjut. Okey, berikut saya paparkan ya status semasa login ID Delima bagi seluruh negara, bagi negeri Sabah dan juga bagi daerah Tuaran. Kita ingin lihat di mana realiti kita sekarang, di mana keadaan kita sekarang ya. Jadi kalau kita perhatikan peringkat KPM ya, ada seramai 400,000 orang guru sudah login, ya 428,961 telah login, dan hanya tinggal sekelompok kecil guru saja yang belum login, iaitu 6,805 orang. Ya. Data ini saya tarik pada hari ini ya, sebelum pukul 1 tadi. Ya. Manakala bagi murid ya, kita perhatikan ya, seramai 4,214,499 orang murid sudah login ya di Satu Malaysia ini, dan kita juga dapati masih ada lebih kurang 21% murid yang belum login. Jadi peratus login murid ini sepatutnya dia seimbang ya dengan peratus login guru ya. Jika guru login, sudah sepatutnya lah audiensnya ataupun murid-muridnya juga login. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana kita ingin tingkatkan prestasi login tersebut lah ya. Okey, bagi negeri Sabah ya, kalau kita perhatikan 66% orang guru di negeri Sabah dan juga murid ya, kita gabungkan data ini telah login bagi ID Delima ya. Ini kita belum sentuh lagi dari soal penggunaan ya. Hanya dari segi login dahulu ya. Kita dapati masih ada 34%
murid dan guru ya yang belum login, walaupun ID Delima ini sebenarnya telah diberikan pada tahun 2019. Jadi hari ini kita akan cuba lihat bagaimana kita ingin membantu KPM, membantu negeri dalam hal yang sama, membantu murid-murid kita supaya pengaktifan ataupun login ID Delima mereka itu dapat dimanfaatkan seoptimal yang mungkin. Apatah lagi sekarang bagi sekolah rendah dan tidak lama lagi bagi sekolah menengah, sesi PDP secara bersemuka akan dilaksanakan. Jadi kita harapkan sebelum sesi PDP bersemuka bagi sekolah menengah itu dilakukan, semua sekolah menengah sepatutnya sudah menggunakan, kerana login Delima ini sangat penting dilaksanakan seperti mana kata Puan Haja PPD tadi. Kita hendaklah menyeimbangkan dari segi login murid juga, ya, supaya murid-murid yang melaksanakan PDPR di rumah itu dapat manfaat dengan menggunakan login Delima itulah, ID Delima ya. Okey, bagi daerah tu kita lihat ya, bilangan guru yang sudah login ada seramai 2,366 ya, dan hanya ada 44 orang guru lagi yang belum login ya. Jadi pada pandangan saya guru ni tidak begitu merisaukan lah, tidak berapa merisaukan. Okay. Apa yang merisaukan saya sebenarnya adalah murid ya. Murid merupakan audiens kita yang paling utama. Jadi kalau kita lihat di daerah Tuaran ini ada 61% murid dan guru sudah login, tetapi masih lagi ada 39% ataupun 11,999 orang murid belum login ID ya. Maksudnya dia belum aktifkan lagi. ID tersebut masih lagi belum ditukar passwordnya, ataupun mungkin selepas 3 bulan jika tidak digunakan, ID murid tersebut secara automatik akan menjadi dormant ataupun menjadi deaktif lah, tidak aktif. Jadi tugas kita sebagai guru penyelaras ICT ataupun penyelaras Delima sekolah ataupun penyelaras pestari, kita kena aktifkan login ID tersebut dengan memberikan akses ID dan password kepada murid. Bukanlah kita yang aktifkan, tetapi kita mahu murid yang aktifkan. Kerana jika kita tidak berikan kepada mereka, selepas 3 bulan mereka tidak login lagi, so ID tersebut akan menyebabkan data seperti yang tertera lah ya, data merah yang seperti yang tertera ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita analyskan di sini, saya mohon izin tadi dengan Puan Ramla ya untuk tayangkan sedikit data ya berkaitan dengan login, kerana login ini sangat penting. Ya, kalau kita tengok di mana kedudukan kita, adakah kita berada di atas status bangsaan, ataupun adakah kita berada di atas status negeri, ataupun adakah kita sebenarnya serba sedikit kita, walaupun tidak semua sekolah, menyumbang kepada ratusan murid yang belum. Jadi ini saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk fikir-fikirkan ya bagaimana kita dapat bantu murid. Bukan sekadar untuk mereka login ID, tapi dalam masa yang lebih panjang mereka dapat gunakan semua aplikasi yang ada di dalam portal Delima tersebutlah ya. Okey, saya ingin tunjukkan serba sedikit. Tidak adil bagi saya tunjukkan data Tuaran saja ya. Kita dah berlari ya. Saya akan tunjukkan juga data bagi sebelum tu tuan-tuan, sekiranya ada sebarang persoalan ya, jangan segan silu, boleh buka mic ya, boleh terus suarakan ya. Saya tunjukkan sedikit data bagi daerah Tawau ya. Yang data saya tarik tadi tengah hari lah. Okey, bagi daerah Tawau kita telah melepasi kebangsaan ya. Kalau kebangsaan 79% login, di Tawau sudah mencapai 92% login lah sehingga hari ini ya. Walaupun pada peringkat awalnya ianya bukan satu tugas yang mudah ya, saya akui ya. Ingin meyakinkan guru ataupun murid untuk login ya, untuk sentiasa gunakan ID Delima itu, dia memang mengambil masa ya. Tapi tidak kita kena rancang ya. Berapa target yang kita ingin capai, berapa target yang kita capai dalam masa sebulan, dalam masa 2 bulan, dalam masa ini, kalau boleh isu ratus murid tidak login itu dapat diselesaikan ya. Walaupun bagi negeri Sabah ya ada 66% sudah login, 34% belum login. Bagi daerah Tawau, kalau kita perhatikan data tersebut, bagi guru hampir 99% guru sudah login. Ya, hanya tinggal 15 orang guru yang data mereka masih lagi ada di dalam sistem ya. Mungkin data guru yang sudah berpencen
guru-guru yang sudah tidak lagi berada di dalam KPM lah ya. Data itu biasanya dia akan refresh selepas 3 bulan apabila e-operasi itu dikemas kini ya. Tapi itu tidak merisaukan. Bahkan bagi peringkat kebangsaan sekalipun, data guru tidak login itu terlalu sedikit ya. Hanya 6,000 guru saja lagi yang belum login ya. Tapi yang merisaukan kita sebenarnya adalah kita fokus kepada murid ya. Okey, bagi daerah Tawau ya, kalau saya lihat di Tawau ni ada lebih kurang 55,000 murid ya. Mungkin kalau kita lihat data sebelumnya ya, kalau kita lihat data sebelumnya ni, bagi daerah Tuaran ada lebih kurang 27-28,000 orang murid. Betul lah Puan Ramlah? Boleh verify kan ya? Ya, betul betul. Halo? Ya, Ya betul kan? Okey, jadi kalau kita lihat lebih kurang 3 kali ganda lah. Di Tawau ni ada lebih kurang 6 ataupun 2 kali ganda lah ya. Ada 60,000 murid ya. Tapi syukur Alhamdulillah dengan usaha yang kita sentiasa ingatkan ya kepada pihak sekolah ya agar mengaktifkan ID murid, agar menggunakan Google Classroom, agar menggunakan Microsoft Teams, agar menggunakan segala aplikasi menggunakan ID Delima. Alhamdulillah kita telah capai 92% murid login dengan hanya sedikit lagi yang kita belum capai iaitu dalam 4,700 orang murid ya. Ini data semasa lah. Jadi bila kita ada data semasa kita tahu di mana kita ingin bantu murid tersebut. Okay. Sebenarnya ini saja nih slide saya nih. Slide saya ini tidak banyak sebenarnya sebab kita akan lihat kepada hands-on ya. Kita akan lihat kepada hands-on nanti ya. Okey. Okey. Okay, tuan-tuan, bila saya buat hands-on ni, memang saya memerlukan satu ID sekolah lah ya. Satu ID sekolah dan juga satu password sekolah lah untuk saya tunjukkan. Tetapi secara prinsipnya, ID sekolah dan juga ID sekolah dan juga password itu tidak boleh dikongsikan, melainkan kepada penyelaras itu sahaja. Jadi saya pun tidak boleh tahu apa password bagi ID sekolah tertentu. Itu sepatutnya memang prinsip asas ya, tidak boleh tahu sebab dia di bawah akta kerahsiaan. Satu lagi tuan-puan saya yakin telah tanda tangani polisi keselamatan ICT ya. Sekiranya tahun ini 2021 ada penyelaras yang baru dan penyelas itu belum tanda tangan polisi keselamatan ICT, mohon berbuat demikianlah. Nah, ia merupakan satu requirement ya di dalam ICT tersebut ya. Saya rasa kalau semua sudah tanda tangani dan mau renew pun tidak ada masalah ya. Kita ada penyelaras yang baru ya. Jadi untuk tujuan petang bengkel ini, saya memerlukan satu ID ya. Mungkin ada dalam kalangan penyelaras hari yang ada di sini, boleh present ya, boleh tunjukkan ya. Ataupun kalau terpaksa saya gunakan sementara mungkin boleh, tapi lepas saya gunakan nanti kena terpassword. Boleh tak tu, Tuan Damla? Macam mana ya? Sebab saya ingin tunjukkan portal tersebut. Sebab kalau saya tunjukkan saya punya ada ya. Sebab saya tunjukkan ya dalam menu saya ni, menu saya tidak ada menu yang tuan-tuan ada di sekolah lah ya. Maksudnya ID sekolah tu hanya sekolah saja sepatutnya tahulah ya. Okay. Saya nampak ya paparan saya ni. Okey. Yang ini kan ID sekolah ni saya dapat besarkan. Nampak kan? Saya sebenarnya tidak ada akses, penyelaras di peringkat daerah tidak ada akses tu ID kerana ianya didaftarkan di bawah sekolah. So untuk bengkel petang ini kita mahu volunteer lah ya, volunteer untuk present dan tunjukkan satu persatu. Saya akan cuba guide bagaimana ianya dilaksanakan. Jadi sesi kita terus hands-on. Untunglah sekolah tersebut ya, terus buat hands-on. Ada tidak? Saya stop presenting dulu. Okey, Cikgu rasa ini untuk siapa yang dijadikan sebagai contoh untuk pada ini. Ada yang volunteer, Cikgu? Okey. Siapa yang mudah untuk akses ini? Ada?
Cikgu Wilson yang tanya on webcam mungkin boleh bersedia. Boleh Cikgu Wilson? Berada depan laptop kah sekarang? Ya, yang menggunakan laptop kita Cikgu lagi Wilson, lagi ya bagus lah, betul. Yang berada lagi baik. terus kasih off webcam Cikgu nih. Oke, tidak apa. Ya, mungkin boleh buka bahkan webcam dulu, kita buka dulu webcam. Oke. Mau tengok siapa yang ready nih. Oke. Oke, Cikgu Haris ada di dalam sini, SK Pendidikan Khas. Guru penyelaras bestari untuk SK Pendidikan Khas. Cikgu Haris ada dalam ni? Boleh on mic? Kalau tiada volunteer, kita tidak dapat terus nih kan, Tuan Zam? Macam mana kita mau tunjuk? Ya, kalau tidak saya Ya. akan gunakan satu lah. Mungkin Puan boleh bagi WhatsApp, saya akan satu ID sekolah, admin sekolah dan dia punya password saya terus tunjukkan. Cuma saya perlu tahu guru yang berada dalam ni kena ada lah ya, kena berada, kena apa, engage lah, engage di dalam sesi kita pada petang ini ya. Jadi salah satu cara untuk saya engagekan tuan-puan ya, jika tuan-puan sedang melihat sesi saya ini, tolong angkat tangan ya. Tolong angkat tangan terlebih dahulu, boleh ya? Tolong tuan-tuan angkat tangan ya. Saya mulakan dahulu ya, saya angkat tangan dahulu ya. Okey, rasanya kita bagi dalam masa mungkin 5 minit macam tu untuk cikgu-cikgu tampil, satu orang saja kita perlukan untuk sebagai contoh untuk kita hands on bersama. Ada yang boleh? Ya. Kalau ada yang ada masalah untuk itu lagi bagus. Jadi kita boleh terus tackle dia punya isu. Ada nama yang angkat tangan ya. Saya sebut nama cikgu. Cikgu Larry boleh kah Cikgu Larry? Cikgu Larry ada angkat tangan ya. Okay, yang angkat tangan boleh lower down. Coba Cikgu Larry mau present. Boleh ya Cikgu Larry ya. Kita random lah, kita random pilih. Selamat petang Tuan. Sebenarnya saya dari SK St. John, saya cuma wakil saja sebab kami punya iya kah? Penyelaras Delima tu dia ikut meeting lain. Okey, tidak apa. Okey, ada lagi. Okay, tidak apa. Siapa lagi? Okay, tidak apa. Saya akan cari dari SK Kappa apa ni? SK Kappa, ya. SK Kappa. SK Kappa. Ya. Okey, cuba SK Kappa sebab dia gunakan ID Delima sudah ni saya rasa. ID Delima kah? Bukan, belum. Saya detect dulu Cuba detect siapa gunakan ID sekolah. Boleh terus. Atau Cikgu Sharon lah. Cikgu Sharon boleh. SMK Sri Lanka. Boleh Cikgu Sharon? Ya. Okey. Okey, thank you Cikgu Sharon, SMK Sri Lanka kerana volunteer untuk pada petang ini. Thank you. Alright. Boleh nampak. Alright, nampak. Okey. Dan juga pergi ke akaun sekolah ya. Ya. Okey, sekarang cikgu gunakan ID guru kan? Tidak, sekolah. Guna ID guru kan sekolah. Ini sekarang cikgu gunakan ID guru sebab saya boleh detect, saya tengok sejak tu gambar di atas ya, gambar kecil di atas tu, kalau itu gambar individu, dia maksud dia pakai ID individu lah. Kalau sekolah dia akan terus gambar kecil tu dia akan pakai. Okey. Ya, okey. ID sekolah, okey. Yang ini pun boleh. Cikgu boleh login ni kan, cuba cikgu klik tu user ID password. Sebab sebenarnya dalam ni dia ada dua kaedah ya dalam bila kita gunakan Google Classroom. Sebenarnya baik kita ubah yang gambar kecil di atas saja. Okey. Okey, berikut adalah paparan bagi pengurusan ID sekolah ya. Bagi penyelaras yang baru ya, kita ingin perkenalkan ada 4 menu di dalam ID sekolah. Yang pertama reset password bagi individu ya. Sekiranya ada guru yang lupa password ataupun terlupalah ataupun tidak login selama lebih daripada 3 bulan ya. Jadi salah satu tugas penyelaras Delima adalah untuk reactivatekan ataupun reset password individu itu. Sama juga untuk murid. Jika murid sudah 3 bulan tidak login, akaun dia akan automatically akan deactivate lah. Dia akan jadi dormant account.
Jadi untuk kita reaktifkan semula akaun tersebut, kita kenalah set semula password. Set semula password. Okey. Cuba cikgu klik tu reset password. Okey. Okey, memang kena verify lah. Ya. Ya, okey, kasih anu dulu. Select dulu. Jadi untuk reset password ni, tuan-tuan salah satulah dia punya feature, security feature tu, tuan-tuan mesti masukkan semula password ya. Masukkan semula password ya. Dia mau verify sebab kita tidak mau orang yang terlupa. Tidak, mungkin huruf besar huruf kecil. Tidak perlu tunjuk password ya, jangan tunjuk password. Type saja. Ya, dapat masuk sudah tu. Iya, kadang-kadang terlupa kita kan. Panjang, banyak nombor cikgu kan. Ya, dapat. Biasa tu. Okey, ini adalah paparan. Sama paparan ini dengan paparan admin console ya. Okey, admin console. Mungkin tuan-tuan ada nampak tadi, saya ada tunjukkan satu menu admin console. Apa yang dipaparkan sekarang ni adalah sama paparannya dengan admin console ya. Sekiranya tuan-tuan ingin reset satu password, katalah satu orang murid tu dia sudah lupa password lah. Jadi we want to reset the password. So one of the way kita kena tahu nama murid tersebut yang didaftarkan lah. Kedua, kita kena tahu ID murid tersebut. ID murid tersebut yang kita ingin reset password dia. Okey. Contohlah kan ada, kita typekan di ruangan search tersebut, kita typekan nama murid tersebut, kemudian ataupun emailnya. Saya selalu sarankan menggunakan email murid tersebutlah yang ingin di reset passwordnya ya. Okey, kita kena klik. Contoh. Tapi kalau kita tengok ya, daripada data yang cikgu tunjukkan ni, ada seorang murid tu nama dia Aaron ya. Aaron Lee Samin yang belum lagi login ya. Last dia punya sign in tiada. Hasn't sign in. Tapi akaun dia aktif. Jadi contoh dia belum sign in. Last sign in ni tidak tahu. Mungkin lama sudah ada sign in. Kemudian AB Abdullah tu kan 11 months ago. Dia punya akaun itu 11 months ago. A year ago. Jadi semua ni kalau kita mau, saya yakin ya, murid ni masih ada kah cikgu? Tiada sudah? Cikgu kenalkan ni murid. Saya rasa macam tiada sudah ni kan? Yang sampai a year ago tidak aktif kan? Jadi akaun itu sebenarnya sudah dormant ya. Sudah tidak aktif ya. Walaupun status dia aktif, tapi dia tidak ada detection. Dia tidak boleh detect bila dia last aktif. Kalau yang aktif kita boleh nampak tu. Berapa hari bulan dia aktif. Kita boleh nampak tu. Kemudian kita lihat juga dia punya email usage. Kosong ya. Email usage-nya kosong ya. Maksudnya dia pun tidak pernah buka email, tidak ada interaction dalam email ya. Okey. Untuk kita reset, kita klik saja tu. Kalau kita tahu namanya, kita type lah satu nama. Contoh kita mau reset siapa? Ini aktif ni yang cuba cikgu tu nya. Alvina tu. Cuba cikgu resetkan Alvina. Dia masih tiada sudah di sekolah, masih ada. Ini macam masih ada nih. Masih ada, tapi dia belum pernah masuk kan? Ya. Dia belum pernah login tu. Kita boleh nampak tu dia belum pernah login. Jadi cuba kita reset password dia. Okey. Cuba cikgu klik to reset password. Okey, kita sarankan ya untuk password murid supaya orang boleh ingat cepatlah kan. Kita ajarlah murid-murid itu. Okey, cuma kita boleh reset password. Contoh kita reset passwordnya, kita klik tu ruangan password. Okey. Okey, contoh supaya mudah, cuba kita buka tu the eye ya, mata tu buka sudah kan. Selalunya kalau saya mau reset password untuk murid, saya bagi tahu, type saja contoh dia murid 1-1234. Okey, lepas tu kita bagi ID tersebut dan juga password baru kepada murid. Murid untuk masuk tu dia kena tukar password. Wajib tu tukar password supaya akaun dia akan aktif balik.
Ya, bila kita reset password, it doesn't mean that account sudah boleh guna, tidak ya. Bila kita reset password murid, belum boleh guna tu. Mesti murid tu masuk sekali lagi, pakai password sementara yang kita berikan tu, kemudian they have to reset their own password. Bila dia sudah reset dia punya password, jadi dapatlah guna. Ya, jadi dapatlah guna. Ya, gitu. Itu dari segi reset password. Okey, begini. Ada juga dalam kalangan penyelaras, dia ada masalah untuk reset password ataupun ada password itu tidak boleh reset. Ya, bila reset password sudah cuba satu kali dah boleh kan, it's time to ask for the super admin lah di peringkat daerah. Kalau di daerah Tuaran, super admin bagi akaun Delima ni Puan Ramla lah ya. Puan Ramla. Jadi Puan Ramla ada akses untuk reset password juga. Ada juga dia akses untuk reset password. Okay. Cuma bagi penyelaras, reset password tu hanya bagi murid sekolah tuan-puan. Ya, tidak boleh reset password murid daripada sekolah lain. Tidak boleh detect tu, tidak boleh baca pun ID daripada murid lain. Okay. Tapi bagi admin daerah, dia boleh tengok ya. Dia boleh tengok satu daerah lah. Kalau di Tuaran ni ada berapa sekolah ya? Ada 60 ke 80 sekolah. 85 sekolah ya, 85 sekolah. Jadi Cikgu Ramla ni ada akses kepada 85 akaun, 85 sekolah bagi akaun guru dan juga bagi akaun murid. Ya, bagi akaun guru dan juga bagi akaun murid. Ya. Bagi akaun sekolah, sekiranya lupa password ya, tuan-tuan kena hubungi penyeras daerah dahulu. Sekiranya penyeras daerah tidak ada akses untuk reset password, kena minta penyeras daerah untuk forwardkan ke bahagian negeri untuk reset password. Jika tak dapat, hanya BSTP saja di KPM yang boleh reset password bagi akaun sekolah. So akaun sekolah ni dia ada banyak report lah ya. Jadi setakat ini okey. Jadi reset password semua boleh cubalah, tapi janganlah reset yang pelajar tu masih guna ya. Nanti kerja lagi kita mau kasih tahu dia password dia kena reset lagi balik. Cuba cari yang dummy lah ataupun akaun yang macam lama sudah tidak activate ya. Kalau belum pernah. Tapi paling bagus kalau ada yang genuine punya case. Contohnya murid tu memang betul-betul lupa. So kita reset password dia, kita bagi tahu dia okey. Ini default password apapun sementara, isi dan tukar password sendiri ya. Kemudian kita akan kaitlah murid itu berkaitan cara pembinaan password. Kalau boleh ada satu huruf besar, ada satu huruf kecil dan ada nombor dan juga simbol. Ya. Okey. Dia sudah left ni. Cikgu Juraini, dia left meeting sudah. Ya. Okey. Okey, cuba kita balik ke bahagian user ID dan juga password di atas tu. Ya. Okey, kita pergi ke menu yang kedua iaitu senarai pengguna sekolah. Ya, boleh Cikgu Sharon tolong klikkan. Okay, thank you Cikgu Sharon ya. Okey. Ini akan berlaku. Kenapa berlaku? Kerana di atas cikgu masih gunakan orang tu kan? Okay, cuba cikgu klik yang orang di atas tu. Saya tunjukkan caranya supaya lebih cepat terus akses lah. Ya. Kalau cikgu tidak add dia. Sebenarnya kalau yang ubah di atas tu cepat sikitlah. Dia akan ubah semua. Okey, tidak apa. Okey, paparan yang Cikgu Sharon tunjukkan sekarang ni adalah paparan senarai guru murid yang diberikan ID oleh KPM. Ya, kalau dalam sekolah tu ada 500, 1,000 orang, 1,000 lah ni. Kalau ada 2,000, 2,000 lah di dalam database sekolah, akaun sekolah saja boleh nampak ya. Dan kita ambil guru lah ya, guru. Gayani Julianus, ada email dia, tahun kosong, kelas kosong, tarik ID di Jana pada 5 Julai, tahun lalu lah, tahun 2 tahun lalu ya, 2019. Dan guru ini baru-baru dia login ya, jadi sudah login. Jadi dalam senarai ini, dia akan masukkan mana-mana ID baru yang di Jana ya. Contohnya, coba kita pilih akaun murid lah, contoh kita pilih akaun murid. Okey, coba cikgu klik di bahagian jenis ID. Siapa ni? Unknown has left. Okey. Jadi kita boleh lihat murid ya. Okey.
Ini ID murid tu kita boleh nampak siapa yang sudah login dan siapa yang belum login. Ya. Okey, kalau cikgu mahu muat turun senarai ini dalam bentuk Excel ke, dalam bentuk CSV ke, file, cikgu boleh klik 3 titik di sebelah kanan itu. Ya. Boleh klik, kemudian cikgu ada 2 pilihan. Satu, download CSV, satu bentuk file Excel lah ya. Satu lagi, download CSV Excel. Itu cikgu boleh convert nanti. Ataupun kalau saya kan, saya tidak mau simpan download lah, sebab bila kita download, every time kita perubahan, kita kena itu lagi. Jadi saya terus export ke Sheets lah. Ya, jadi simpan saja di dalam cloud. Bila cikgu export to Sheets tu, cikgu senang sudah. Ya, cikgu buka siap drive, ada di dalam drive. Senarai itulah. Ya. Okey, senarai ini sebaiknya sebagai penyelaras sekolah ataupun admin sekolah, cikgu kena print lah. Ya, print. Print masukkan dalam file. Ya, sebab not every time kita buka terus kita nampak kan. Jadi kalau ada di print, cikgu terus dapat nampak ya. Cikgu terus dapat nampak. Kadang ada guru yang lupa ID, ada murid yang lupa ID kan. Jadi kalau kita mau login cari lagi susah, lambat. Jadi kalau dapat dicetak, kita print lah, simpan dalam file pengurusan lah, file pengurusan ya. Ini dalam Excel. Okey, sudah download CSV dalam Sheets ni kan, Sheets ni. Okay, kalau kita mau share pun dah ya. Okey. Kemudian kita dapat lihat ada satu pie chart di atas tu yang tunjukkan berapa peratus murid yang sudah login, berapa peratus murid yang belum login. Jadi kalau saya perhatikan di sini, murid ataupun akaun yang sudah login bagi SMK Sri Lanka ni adalah 76.25, 76.2 lah ya, yang sudah login. Jadi ada lagi sedikit lah kita kena usahakan. Ini macam ada a quarter lagi lah ya, 25% lebih kurang, 20% murid yang belum login. Jadi kita kena kenal pasti, kita kena bantu. Macam mana kita mau bantu murid ini supaya dia dapat login. Salah satu kaedah supaya murid itu dapat login ialah dengan kita menggunakan IQ Nilam ya. Ada secara maya ya, secara online ya. Murid itu kita galak, kita ajar dia macam mana kita mau rekodkan pembacaan kita tu, apa saja yang kita baca tu masuk dalam IQ PSS, IQ Nilam lah kan. IQ Nilam, betul lah tu Cikgu Ramlah kan? Okey, jadi Cikgu Ya, tahu betul. kalau hari ini, kalau lah kata hari ini 13 hari bulan 3, 12 hari bulan 3 2021, itulah peratus dia. Okey, nanti kita mau target, nanti 13 hari bulan 4 tu paling tidak kurang lagi, ramai sudah tu login. Kita tetapkan sampai bulan berapa tu kita mau 100% login. Ya, walaupun sekarang kala agak mustahil untuk dapatkan 100% kerana kekangan data ataupun kekangan internet, tetapi yang ini hanyalah untuk login kali pertama dan pengaktifan setiap hari itulah kena ada caranya ya. Kalau usian yang saya dapat buat di daerah Tawau ini, saya galakkan guru buka satu orang guru buka satu Google Classroom. Bila dalam sekolah tu ada seramai contoh dia 50 orang guru, jadi guru tu buka 50 Google Classroom lah, semua buka satu kan. Kemudian add lah murid. Bagi arahan kepada murid di dalam Google Classroom. Murid mau tak mau masuk Google Classroom mesti mau pakai ID delima. Jadi sebagai penyelesaian delima, banyak tu murid datang jumpa kita. Ya, ataupun dia message kita. Jadi kena ada cara bagaimana supaya murid tu dapat ID dia dan dia tak lupa lah. Kalau kita ada sekolah tu dia buat macam IC tu. Ya, dalam kad buat kad lah. Dalam kad tu ada nama, ada ID delimanya, ada passwordnya, kemudian ada beberapa sikit tata caranya. Jadi murid pegang kad tersebut, simpan bagus-bagus ya. Sebab tuan kena sedar ataupun tidak, ID delima ni semakin hari semakin banyak function telah ditambah. Ya. Semakin hari semakin banyak program-program pendidikan di bawah KPM ni kan mewajibkan pula menggunakan ID delima. Ya. Saya ambil contohlah PDPR. Kalau sebelum ini kan bebas kita key in pakai email biasa kan. Email biasa. Pertama ketika tu Sabah sahajalah yang PDPR ataupun PDPJJ. Tapi apabila di Semenanjung di
Kuala Lumpur pun terpaksa ditutup, ya. Selangor terpaksa tutup, Johor terpaksa tutup. Di situ timbul kesedaran bahawa ID delima yang diberikan oleh KPM itu sebenarnya bukan percuma, tetapi dibayar. Bayangkan cikgu kalau ada ID delima daripada awal diedarkan dulu 2019 sampai sekarang kan, budak tu pun sudah habis belajar, belum pernah diaktifkan, tapi KPM terus membayar. So di situ berlaku pembaziran lah, ya. Jadi KPM pun sedar. Sebab itu bila PKP ya tahun lalu tersebut yang 2.0 tu, di mana banyak negeri-negeri sudah ditutup sekolahnya, beralih kepada PDPR, barulah kesedaran itu muncul bahawa hatta untuk mengisi link PDPR itu pun mesti pakai ID delima, ya. Situ baru kita ada kesedaran, ya. Tapi itu ada kebaikannya lah, ya. Ada kebaikannya. Antara kebaikannya adalah kalau dilihat data pada hari ini yang saya tunjukkan tadi, hanya berapa ribu saja guru belum login. Itu berjaya lah. Majority guru sudah login. Okay. Itu berjaya. Jadi sekarang ramai pula murid yang belum login. Jadi kita usahalah bagaimana semua murid boleh login, ya. Login. Okey. Terima kasih Cikgu Sharon. Cuba kita beralih ke menu yang ketiga. Okey. Menu yang ketiga ni adalah menu template senarai ID, ya. Template senarai ID katalah tuan-puan ingin reset password secara pukal, ya. Yalah, kita kan kalau satu orang lupa password tu okey lah kan. Dua orang lupa password tu okey lah. Tapi kalau satu kelas tidak lupa password, ya. Macam mana tu kita mau handle? Dua kelas lupa password. Ya, kalau yang handle sekolah rendah lagi lah, kan? Tahun 1, tahun 2 tu, kan? Buku pun kadang-kadang dia lupa, apalagi dia suruh ingat password semua. Jadi macam mana supaya dia ingat password melalui ibu bapa lah, ya. Tapi kalau sudah terpaksa kita reset password secara pukal, so kita gunakan menu ketiga itu, iaitu template senarai ID untuk reset password secara pukal. Ya, cuba klik cikgu boleh, ya, Cikgu Sharon, ya. Yang ketiga tu. Okey. Jadi tuan-puan, bagi yang penyelaras baru, jangan risau, ya. Di bawah tersebut ada ditunjukkan video ataupun kaedah ataupun cara bagaimana kita hendak reset password, ya. Saya difahamkan ada ramai penyelaras-penyelaras yang baru ataupun baru telah diberikan amanah untuk jaga delima ni lah kan. Jadi cuba lihat semua video-video yang ada di dalam portal tersebut, ya. Okey, contoh kita klik satu boleh kata, ya. Kemudahan reset password secara pukal, ya. Tonton boleh download juga tu video, ya, daripada YouTube. Okey. Okey, ya. Yang keempat pula adalah selepas tuan-puan isi template senarai ID untuk reset password tersebut, menu ketiga tu sudah isi semua, boleh cikgu klik ke tu, ya, template tu. Klik mana? Yang template, iya. Saya ingin tunjukkan apa-apa yang ada di dalam tu lah. Ini. Macam tidak bergerak pula. Sekolah ID pun tidak apa. Tidak apa-apa. Anu cikgu stop presenting pula. Okay. Coba sekali lagi. Cikgu Sharon, suara Cikgu Sharon macam jauh betul kedengaran. Ya, kasih dekat sedikit ke mic. Okey sudah. Okey sudah. So ini adalah template reset password secara pukal, ya. Jadi kalau ada lebih daripada satu sekolah, kita nyatakanlah nama sekolah tersebut dan juga ID sekolah lah. ID sekolah. Okey, ID murid, ya, masukkan ID murid, nama murid, tahunnya ataupun tingkatan. Ini sekolah menengah kan, jadi kena tingkatan lah. Nama kelasnya yang sudah didaftarkan, kemudian alamat email tersebut, ya, alamat email tersebut.
untuk di reset lah ya. Kemudian untuk password yang kita inginkan lah ya, 8 karakter atau lebih ya, dan mesti ada satu huruf besar ya. Satu besar, mungkin ada simbol lagi ya. Jadi tuan-tuan isi semua ni. Lepas isi save. Selepas save, tuan-tuan kena balik ke paparan ID tadi, pilih menu yang keempat tadi. Kalau boleh kita back to menu keempat tadi. Apakah sekarang pengurusan ID? Sudah. Laju lain cikgu, lain sini slow. Ya. Belum lagi cikgu. Takes a while. Okay. Dia ada kenapa terkeluar? Ada delay sikit. Barangkali dia Dia ada paparan. Tidak apa. Kita faham. Lain kadang-kadang dia slow sikit. Tidak apa. Memang ada delay tu. Okey, pilih menu keempat. Okey, sudah. Pilih menu keempat. Ya, betul. Permohonan reset password. Okey, katalah cikgu sudah isi tadi template, sudah save dalam komputer. Kemudian cikgu isikan borang reset password secara vokal. Ya. Masukkan nama sekolah, kemudian masukkan nama file yang tadi itu, dia punya nama file, kemudian cikgu muat turun, muat naik, upload dia. Okay, kemudian cikgu send a copy of my responses and then cikgu submit. Kalau cikgu sudah save dia tu di dalam drive, boleh pilih. Kalau belum, kena upload lah yang tadi itu. Kemudian submit. So bila cikgu submit, satu salinan dia akan hantar ke email. Dia akan hantar ke email sekolah. Jadi from time to time, cikgu kena rujuk lah tu email tu, kena buka email tu, ada tidak pemakluman daripada helpdesk di Cyberjaya ya, Cyberjaya. Okey, terima kasih cikgu. Yang ID ni okey sudah. Okey, ID ni macam okey sudah. Okey, cuba kita move on to menu sebelumnya lah. Ya, boleh close kan? Okey, thank you. Jangan terus sharing. Pilih menu utama. Tu ada menu utama. Di atas tab ya, di atas tab. Bukan. Menu utama. Yang ini. Okey. Ya, sekarang kita lihat laporan sekolah ya. Coba kita lihat menu yang kedua, laporan sekolah ya. Okey, dalam laporan sekolah ini dia adalah satu menu baru ya. Baru tahun 2021 ni rasanya dia muncul ya. Tapi cikgu boleh klik dulu menu pertama tu. Okey. Dalam menu pertama ni nama menunya adalah senarai kelas GC sekolah ya. Senarai Google Classroom yang sudah dibuat oleh guru ya. Jadi cikgu klik yang menu pertama tu. Macam lain saya slow ke? Okey ya. Dia sama ni cikgu. Sebab belum pakai akaun sekolah kan? Tapi tidak apa, cikgu biasa juga kan? Okey. Okey. Tapi kalau mau lagi mudah cikgu, biasanya saya ubah yang dari atas tu. Sebab dia kadang-kadang dia konflik tu. Kan? Cikgu orang ICT, mahir. Okey. Ya, saya suka yang add tu sebab kita boleh add sebanyak mungkin account. Jadi bila kita tukar siap, terus kita boleh pakai. Okey, yang ini adalah laporan ya. Senarai GC sekolah masing-masing. Okey, contoh kita ambil satu contoh. Bagi satu GC ID iaitu 254180271861 bagi mata pelajaran Form 1 Pendidikan Moral, kita dapat lihat ada satu orang cikgu. Kemudian kita lihat ada 0 orang student. Dia buat Google Classroom ada, tapi murid belum join. Ya. Kemudian ada satu tugasan, kemudian
GC ini dicipta pada 5 hari bulan Februari, ya, oleh satu orang cikgu lah tadi itu. Okey, jadi kalau cikgu perhatikan, walaupun dia ada banyak Google Classroom, tapi penglibatan murid tu rata-ratanya kosong. Hanya ada beberapa yang aktif. Contohnya, okey, stop cikgu, ada 19 tadi saya nampak, 19 orang murid. Bagi 3 elit. Ya, jadi laporan ini terserah kepada pihak sekolah lah. Sistem pelaporan di sekolah cikgu. Kalau pengetua guru besar cakap setiap bulan updatekan saya tentang senarai ataupun laporan, cikgu kena laporkanlah setiap bulan. Sebab ada cikgu print, cikgu bentang, ataupun cikgu bentang, cikgu bagi soft copy ini pada pihak sekolah. Jadi kita tahu guru mana yang aktif, guru mana yang perlu tingkatkan lagi bilangan murid menyertai di dalam Google Classroom-nya. Ya, sebab saya faham, ya. Saya faham. Semua guru buat, contohlah dia buat ERPH kan, pakai Google Classroom. Jadi kita dapat nampak. Itu okey, ERPH okey. Cikgu sebagai student kan, pentadbir sebagai teacher. Kita gunakan pula konsep yang sama. Cikgu sebagai teacher, cikgu pantau murid-murid punya tugasan. Jadi ada banyaklah. Jadi peranan cikgu selepas ada guru yang sudah buat Google Classroom, cikgu bagi tahu, oh cikgu, yang ini adalah laporannya, belum ada lagi murid yang aktif. Jadi paling tidak tu adalah murid di situ. Kalau dalam kelas tu ada 20 orang, 20 orang lah total student yang sudah masuk. Sebab KPM dapat nampak, ya, laporan-laporan dalam tempoh masa 7 hari guru aktif. Siapa guru yang aktif? Siapa murid yang aktif? Laporan tu ada, boleh dilihat oleh penyelaras daerah sebenarnya. Ya, macam saya boleh lihat untuk Tawau lah. Saya boleh tahu Google Classroom-nya banyak, tapi muridnya kosong. Itu kita akan tingkatkan. Kita boleh kira lagi ada berapa tugasan yang diberikan. Kita lihat saja dalam pelaporan ini. Jadi sebenarnya dalam portal Delima ni, cikgu ni sebagai penyelaras adalah orang yang paling penting dan utama. Dan cikgu ni ibarat, kalau orang bilang ni, teropong lah, ya. Cikgu boleh teropong semua. Cikgu boleh nampak tu semua. Jadi pelaporan cikgu tu sangat penting. Dan sangat penting kepada pihak perusahaan sekolah supaya pengaktifan murid itu dapat ditingkatkan. Ini saya, cikgu Sharon pun banyak dia punya student. Beginilah bagus. Kalau sudah cikgu tu kan, banyak student dia buat elit. Kita dapat nampak di situ, ya. Murid 25, ada sudah 4 tugasan cikgu Sharon bagi, ya. Very good. Tapi itu tahun lalu cikgu, kan? Kita boleh nampak tu bila. Dia dapat, kita nampak dia kan, itu adalah cikgu punya rekod, ya, rekod. Kita boleh juga set tarikh tersebut. Kita boleh set juga tarikh tersebut. Tuan, ini kan macam kesinambungan bagi. Adakah dari waktu dia create nih, dia akan bersambung hingga tahun 2020 sebab dia follow murid. Jadi dia akan terus sampai tahun 2020 nih. Ya, sebab itu bila sudah tidak digunakan, cikgu kena deactivate tu Google Classroom. Saya guna sebab saya follow itu murid dari tahun lalu hingga tahun ini kan. Oh, jadi tapak yang sama lah. Oh, tidak apa, teruskan, boleh juga. Ya, boleh. So kita nampak lah. Tapi cikgu boleh ubah juga tu. Mau tengok dari tarikh berapa sampai tarikh berapa saja pun boleh. Ya, kita boleh dapat lihat. Tu saya cakap, cikgu penyelaras ni sebenarnya dia punya fungsi sangat penting dan sangat besar kuasa dia. Kenapa saya cakap sangat penting dan sangat besar? Sebab kami di PPD hanya dapat lihat secara figure saja. Berapa aktif, berapa total student. Tapi cikgu dapat nampak dengan detail, ya. Dapat nampak dengan detail. Begitu. Okey. Ada soalan, ya, setakat ini untuk pelaporan, untuk laporan sekolah. Jadi dari segi pengurusannya, kalau cikgu mau cetak secara bulanan pun boleh, cetak secara bulanan, kemudian minta endorse daripada sekolah lah, chop lah. Chop. Okey, cuba cikgu lihat, cuba cikgu pergi ke GC Creation Get tu. Boleh klik tu, ya. Oh, tadi yang tadi cikgu. Masih dalam paparan tu, cuba cikgu klik situ, boleh tak? Kan?
Kita boleh sort dia ya, kita boleh sort dia ikut tarikh ya, ikut tarikh ya. Okey, katalah cikgu mau share, cikgu boleh klik share di atas tu ya. Dia ada boleh share juga di situ ataupun mau copy pun boleh. Ya, ataupun cikgu mau buat Power BI pun boleh daripada data. Okey, okey, kita akan beralih ke menu seterusnya, ke menu utama. Menu sekolah ya. Okey, menu sekolah. Hari ini kita sentuh menu sekolah lah kan. Nanti baru ada masa kita buat menu menu guru sebenarnya lagi banyak function lah. Okey, cuba kita lihat surat perkeliling. Sorry, salah sudah. Ya, memang begitu je, tidak apa. Dia dapat sudah nih. Dah dapat ya? Ya. Ya, sebab yang ini kan kena dari awal dulu cikgu. Dari awal-awal dulu. Waktu yang 2019 tu barangkali kan. Kalau ada terkini dia terus update chat situ. Okey, tidak apa. Kita pergi ke menu online meeting. Okay, dalam online meeting tu dia berikan pihak sekolah pilihan lah ya. Tapi pilihan utama manakala kita punya base kita adalah Google Meet ataupun Google. So dia akan terus rujuk tuan-puan kepada Google Meet yang ada ya. Nah, jadi katalah ingin buat meeting ni, saya rasa semua maklum kan cara untuk buat meeting ni. Boleh klik ke new meeting, kemudian tetapkan tarikhnya di kalender lah ya. Kalau mau pakai kalender, boleh pakai kalender. Lebih baiklah gunakan kalender. Ya, lebih tersusun, kita boleh rancang bila kena meeting. Tapi kadang-kadang meeting kita tu urgent. Kita tidak ada masa untuk rancang. Jadi kita just klik instant meeting tu. Ya. Adakah penyelaras di sini pernah buat Google Meet dengan semua guru? Tunjuk cara. Ada ya, demonstrasi. Kalau yang belum ada tahun ini boleh buat renew lah ya. Boleh buat refresh course. Ya, mungkin ada yang sudah terlupa, mungkin ada guru baru postingnya. Guru-guru baru posting ni diorang tidak terdedah sangat tentang Google Classroom. Mereka terdedah sebagai student mungkin sewaktu mereka belajar. Jadi antara peranan kita di peringkat sekolah untuk sama-sama kita bimbing mereka bagaimana mereka dapat gunakan Google Classroom dan juga program D5 yang ada bagi pengajaran ya, bagi. Okey. Okay, thank you Cikgu Sharon. Sekali lagi saya minta bantu untuk ke menu sekolah. Cikgu. Belum, masih lagi. Sorry ingatkan. Cikgu Sharon nanti boleh ambil ujian ni. Ada sudah barangkali level 2 sudah kali ni. Kami ni masih level 1 saya. Saya pun baru level 1. Nanti sama-sama ambil, jadi senang discuss dengan semua. Kalau ada 85 semua ada set, ada sijil. Kita pergi ke menu sekolah. Ya betul, menu sekolah. Okey, menu seterusnya adalah menu maklum balas ataupun feedback lah ya, laporan kita ingin nyatakan. Okey, portal ni kadang-kadang stabil, kadang-kadang tak stabil, kadang-kadang ada elemen yang kita mau cadangkan. Boleh klik di dalam maklum balas portal ya. Okey, kalau cikgu tak suka colornya pun cikgu tulislah situ ya. Tulis ya. Oh, ni pernah isi lah ni. Apa? You already responded, dia bilang. Mungkin pernah cikgu isi. Ya. Okey. Ke menu sekolah balik. Ke menu sekolah. Okay, di atas tu ada menu sekolah. Ayo, balik-balik kok kan, sorry. Iya cikgu. Ada satu cara supaya dia tak balik-balik. Cikgu add account di atas tu. Ya. Cepat betul kalau pakai itu. Dia terus masuk. Okey. Cuba ke meja bantuan. Ya, meja bantuan. Okey. Meja bantuan adalah apabila cikgu memerlukan
ada perkara-perkara lah. Contohnya ada satu orang guru, okay, ID-nya sudah suspended. ID-nya sudah digantung ya. Okey. Ataupun ada murid ya, akaun murid. Tiba-tiba mau login, alah, tak boleh. Dia tulis situ, this account is suspended. Ya, perlu diubah. Apa penyebab akaun itu disuspend? Itu kena tahu jugalah. Nanti berlaku kita, at least kita ready ya. Contohnya bagi akaun murid, apabila murid akaun D5-nya disuspend ataupun digantung, mungkin ada tarikh lahirnya tu kita terubah ya, tanpa sengaja kita terdelete, tanpa sengaja kita terpadam tahun lahirnya. Sepatutnya penggunaan Google Classroom ini hanya boleh digunakan bagi mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas. Tiba-tiba satu hari terpadam tarikh lahir bagi murid tahun 1, tahun lahirnya, menyebabkan akunnya suspend kerana dia di bawah umur. Jadi bagi elemen-elemen tarikh lahir murid di dalam sistem itu, cikgu jangan ubah. Ya, tidak perlu ubah. Ya, kalau ada tidak perlu ubah sebab dia akan menyebabkan disuspend lah akaun tersebut. Yang lain semua okey. Okey, cuba cikgu Sharon scroll down cikgu, boleh ya? Kena masukkan ID pengguna. Okey, email MOE-nya. Masukkan sekolah ya ataupun jabatan. Kemudian nyatakan isunya. Ya. Ya, nyatakan isu. Saya ambil satu contoh isu ya. Akaun murid tu okey. Akaun guru pun okey. Tapi untuk akses ke Microsoft tak dapat masuk. Untuk akses ke Google tiada masalah ya. Tidak dapat masuk. Bila berlaku begitu, cikgu akan buat laporan lah. Ya, cikgu masukkan di bahagian others. Kalau isunya berkaitan itulah. Atau storan sudah penuh. Storan pula penuh ya, tapi jarang penuh lah sebab storan bagi kita ni adalah, kalau Google punya item adalah 3 terabyte lah. Kalau Microsoft punya item 1 terabyte. Jadi gunakan sepenuhnya lah. Jarang juga tu full lah, jarang. Okay. Kalau ada masalah dari segi Google Classroom pun boleh laporkan. Dari segi email pun boleh laporkan. Bila hantar maklumat, orang tak sampai email orang tak sampai ke akaun kita. Kan ya, storan ya. Storan. Okay, cikgu nyatakan deskripsi isu dan cikgu scroll down. Itu wajib lah ya. Deskripsi isu, scroll down. Cuba cikgu scroll down. Kemudian cikgu submit. Ya. Satu salinan akan dihantar ke email sekolah ya. Jadi hari-hari cikgu kita ikut polisi ICT lah ya, kita ikut polisi ICT. Setiap hari kita kena semak email sebanyak 2 kali, satu pagi, satu petang. Jadi email sekolah pun cikgu kena cek lah. 1 kali pagi, 1 kali petang, dan respon lah kalau kena hantar itu. Kita juga sangat menggalakkan sekolah menggunakan email ini sebagai email sekolah lah. Ya. Sebab saya faham ya, kita ada, bila kita hantar bahan, kadang-kadang kita hantar bahan menggunakan Gmail biasa. Ya, bahan untuk sekolah dihantar menggunakan Gmail biasa. Dari segi kerahsiaan dokumen tersebut memang tidak terjamin lah ya. Sebab email peribadi. Begitu juga sekiranya cikgu ingin menghantar apa-apa dokumen kepada sekolah ya. Kita galakkan gunakan ID MOEDL itu. Sebab setiap individu guru, cikgu ada ID tersendiri ya. Sendiri. Okey, kita pergi ke menu terakhir di menu sekolah, iaitu konsol admin. Okey, sesi kita petang ni kita mungkin singkat saja ya. Kita akan cuba banyakkan Q&A lah. Okey, cikgu verify ya. Okay. Sekarang begini yang menyebabkan penyelaras macam leceh lah kan, mau pilih-pilih account kan. Tak apa, nanti kita tunjuk cara bagaimana supaya one go. Okey, di dalam konsol admin ni yang kita boleh masuk sebenarnya hanyalah di dalam user sahaja. Ya, dalam user sahaja.
sekiranya tuan-puan klik ke dalam organizational unit, boleh masuk, boleh tengok saja. Cuba, okay, Cikgu Sharon sudah klik yang pertama tadi sama dengan reset password, sama sebiji sebab dia link, ya, dia link. Cuba pergi yang kedua. Yang kedua ini kebiasaannya tidak boleh masuk dan tidak boleh akses sepenuhnya, ya, kerana yang ada akses ni biasanya KPM saja. Cuba cikgu klik JPN. Keluar. Klik di JPN tu, anak panah. Ya dah kan? Ya. Anak. Boleh tu. Klik sabar. Dia hanya, okey, klik PPD. Dia hanya sekolah cikgu saja cikgu dapat nampak. Ya. Dia punya susunan organisasi lah. Ini dia panggil sebagai dia kasih akses lah. Kan daripada KPM, dia kasih akses kepada JPN, kepada PPD dan kepada sekolah. Okay. Selepas klik daripada sekolah tu biasanya kosong saja, tidak ada apa-apa sudah. Ya. Di peringkat PPD dia nampak semua lah. Di peringkat JPN lagi besar, dia boleh nampak semua daerah. Okay. Di peringkat JPN dan KPM tu lagi luas lah. Ya. Tapi kalau sebagai penyelaras, jaranglah kita guna fungsi dan menu ini. Ya, saya pun jarang gunakan dan saya takut sebenarnya mengubah apa-apa yang ada di sini. Takut nanti murid A terpindah ke sekolah yang lain. Jadi ID-nya domain tak boleh pakai. Jadi kita cuba elakkanlah. Okey, back cikgu. Jika ada masalah, cikgu boleh tanya Google juga ya. Tanya admin Google ya di dalam support. Yang security tu hanya setting. Kita tiada menu tu. Saya pun tiada menu security. Dia ada satu lagi dipanggil sebagai super admin organization ya. KPM lah biasanya di BSTP di Cyberjaya ya. Support tu cikgu boleh klik. Tidak faham ke, tidak mahir ke, boleh tanya di dalam support ya. Boleh tanya di dalam support. Okey. Sedar tak sedar mau jam 4 sudah kan? Sepatutnya ni kita 50 minit sesi, kita masih ada macam 5 minit rehat. Sepatut begitu. Ya. Ya. 5 minit rehat gitu ya. Okey, tidak apa. Jadi kita akan rehat dahulu ya. Kita akan rehat dahulu lebih kurang dalam 10 minit ya. Nanti kita punya tempoh sampai 4.30 kan. Jadi nanti 5 minit, 4-5 minit kita mula semula. Boleh ya? 4-5 minit kita akan mula semula. Kita rehat dalam masa 10 minit. Okay, mungkin ada mau pergi minum kopi sekejap kan, refill kopi, tambah kan, ada yang pergi buat kuih, beli kuih, makan-makan, jemputlah di meja sendiri lah, di rumah sendiri. Okay, nanti kita jumpa balik ya. Okey, terima kasih rakan saya, Tuan Zam. Okey, kita rehat dalam masa 10 minit. Kalau ada yang pergi pergi buat kuih memang agak menakjubkan. Okey, sementara itu kita tunggu 10 minit. Ingin saya selit sedikit berkenaan dengan penghantaran borang lampiran B2. Okey, sebenarnya saya kemarin saya tidak sempat mau tengok lagi status penghantaran tu. Saya belum cek lagi dalam kotak tu. Tapi boleh saya tahu siapa yang belum hantar dalam grup ini? Ada yang belum hantar kah lagi? Okey, kalau yang ada bagi yang belum hantar tu nanti tolong hantarlah cikgu ya. Saya bagi masa sehingga hari Selasa. Ya. So minggu depan saya kena hantar semua lampiran B2 itu ke JPN. Okey, saya sudah minta
kebenaran sedikit untuk lanjutkan tempo penghantaran tu. So saya berharap sangat agar bagi sekolah-sekolah yang belum hantar lagi lampiran B2 itu tolong hantar ya cikgu. Saya boleh tunggu bagi masa lagi sehingga hari Selasa lah. Okey? Okey, bolehlah pergi minum cikgu. Siapa yang mau pergi minum? Buat air dulu. Kita tunggu sehingga jam berapa tadi? Jam 4:10 minit. Sementara itu ada apa-apa mau tanya? Apa-apa sahaja? Saya responlah kepada mungkin ada tanya soalan tadi di dalam ruangan chat. Jadi saya cuba baca dulu ya. Daripada awal pertama tu okey, salam, assalamualaikum, okey, selamat petang, okey, waalaikumsalam. Okey, ada soalan ya. Kita tengok soalan lah ya. Suara tak clear, okey, clear sudahlah kan. Ada satu soalan tadi saya tertarik, dia kata boleh dapat Microsoft Redeem Code kah bengkel ini? Ini hari dia bilang kan. Okey, saya tu mau juga ni bagi redeem code. Tapi kita guna platform mana bah? Besar semua cakap. Kita guna Google. Google. Iya. Kalau Teams Unless tadi kalau kita mungkin boleh lah guna kan? Teams kan kita boleh guna. Jadi kita boleh redeem di situ ya. Sebab saya trainer juga. Jadi dapat kita kongsi lah nanti. Tengoklah macam mana kan. Sesi akan datang lah. Kalau ada sesi akan datang kita gunakan Microsoft Teams. Jadi nanti saya bagilah redeem code. Semua boleh okey, bagi yang ingin tahu apa tu sebenarnya redeem code. Redeem code ni sebenarnya adalah satu kaedah reward yang dianjurkan oleh Microsoft lah ya. Tuan-tuan yang perempuan ingin tahu kaitan lanjut tentang Microsoft, tuan-tuan boleh terus masuk ke dalam Microsoft Education lah ya, Microsoft Education ya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan caranya sebentar ya. Kan dulu caranya. Okey. Okey. Okay, nampak skrin saya. Okey, ini portal delima kita. Jadi kita masukkan ke dalam tu, type saja Microsoft Education. Ia merupakan satu platform untuk kita belajar apa-apa berkaitan dengan Microsoft secara percuma ya. 100% percuma ya. Jadi kita pilih yang pertama educationmicrosoft.com. Dan setiap kali kita belajar di dalam tu, rekod kita akan disimpan. Dalam tu ada kursus, dalam tu ada latihan-latihan, dan setiap kali selesai satu latihan, kita akan diberikan satu badge ataupun satu rencana lah yang menunjukkan kita telah complete sesuatu kursus itu ya. Tapi tuan-tuan kena masuklah gunakan satu ID Microsoft ya. Dengan satu ID Microsoft. Kita galakkan menggunakan delima pun boleh, ataupun tuan-tuan ingin menggunakan ID Microsoft sedia ada pun boleh. Macam saya kan, saya sayang sebab ID saya tu sudah lama, pada berdelima pun saya sudah gunakan. Jadi kebiasaannya saya akan gunakan ID saya sendirilah ya, ID saya sendiri. Harap boleh masuklah. Sekarang saya ni pun jenis lupa juga. Kadang-kadang pandai lupa password sendiri kan. Tak boleh lupa sudah. Okay. So, saya ni jenis jarang save bah. Saya cuba ingat password. Jadi memang saya akan reject. Okey, ini saya punya paparan bagi Microsoft Education saya lah ya di sini. Dalam ni cikgu ada banyak kursus-kursus secara percuma berkaitan topik apa yang kita ingin tahu. Ya, cuma dia dijalankan dalam bahasa Inggeris lah ya. Dalam tu ada kursus secara video, ada secara pembacaan, kemudian ada kuis-kuis yang kita boleh dapati ya. Jadi setiap kali kita belajar ya, kita boleh lihat di dalam profil kita di sini. Berapa banyak sudah pembelajaran yang kita telah buat ya. Berapa banyak ini tadi dia kata tu redeem achievement code tadi. Ya. Berapa banyak sudah pembelajaran yang telah kita buat, kita klik di dalam profil itu ya. Ini adalah profil saya lah ya. Ini adalah kursus dan latihan yang telah saya ikuti ya. Jadi contohnya yang pertama ni saya telah ikuti pada tahun lalu ya.
Ada sijil ya. Setiap kali kursus kita jalankan, dia akan keluarkan satu sijil cikgu. Sijil secara maya lah daripada Microsoft. Sijil ni laku nih, satu dunia. Contohnya bagi kursus ini saya sudah ikuti selama 3 jam lah. 3 jam. 3 jam ni bukan sekaligus cikgu ya. Cikgu boleh berhenti, kemudian mau sambung lagi besok, besok lagi, lusa lagi, sampai terkumpul 3 jam. Dalam tu ada latihan, ada soalan, ada nota, ada kongsian yang kita boleh ikuti. Ini sijil yang dia keluarkan lah. Di samping itu, tuan-tuan boleh linkkan, sekiranya tuan-tuan ada link, link kan ni, linked kan, link kan, linkin kan. Setiap kali tuan belajar tu akan nampaklah hasil-hasil batch tuan puan di situ. Ini yang saya lah ya. Saya dah juga banyak betul lah. Daripada 2018 ya. Saya mula daripada sinilah community member. 2018 saya mula belajar. Kemudian dapat sertifikat Microsoft Innovative Educator. Dan naik lagi. Yang lama lah ni MIEE. 2018 hingga 2019. Pada tahun yang sama, saya rasa tidak cukup untuk saya sendiri, jadi saya kongsi dengan guru yang lain dan alhamdulillah ada guru yang telah sampai ke tingkat antarabangsa, ya, sampai ke Paris, ya. Kita teruskan pembelajaran tu, jangan give up, belajar ilmu kan sampai yang terkini lah, ya, sampai tahun ini ya. Tahun ini saya belum mula lagi lah. Tapi kita boleh lihat transkrip pembelajaran kita. Microsoft Education keluarkan satu transkrip pembelajaran kita yang boleh dijadikan bukti pembelajaran kita selama ini lah ya. Kalau kita belajar di universiti pun ada bukti, yang ini pun ada bukti yang kita sudah kuasai berapa lama kita belajar. Ya. Tidak terlewat ya, tidak terlewat untuk tuan-puan untuk masuk ke laman ini secara percuma kita belajar ya. Okay, jika tuan-tuan berminat dengan Microsoft Innovative Expert tu, kita boleh dapatkan ya. Tahu ada rezeki, boleh sudah bersemuka, tuan-tuan boleh jadi wakil Malaysia ya. Antara alumni alumni bagi Microsoft ni, kita ada juga mungkin ramai kenal Cikgu Aman ya, Cikgu Aman ya. Cikgu Aman tahun lalu ya, pakar Microsoft jugalah ya, Cikgu SMK Jenjarum ya. Ini adalah platform kita untuk pembelajaran kendiri ya, pelajaran kendiri. Okay, terima kasih Cikgu Rasma tadi ya, yang bertanya berkaitan dengan redeem code ya, redeem code itu tadi. Okay, ada satu soalan lagi. SPL KPM tu ya, okey. Daripada Datuk Zulfikrin ya, bertanya. Assalamualaikum, selamat datang Tuan Zam. Salam juga. Berkaitan reset password, kalau admin tetapkan password setiap murid tanpa murid perlu ubah password, adakah masih dianggap tidak aktif? Okey, begini cikgu. Selepas cikgu reset password, murid mesti mau masuk balik ubah passwordnya. Ya, dalam sistem tu dia kira tidak aktif tu. Ya, tidak aktif. Selagi murid itu tidak ubah sendiri. Kecuali cikgu mau buat ada, ni saya tidak galakkanlah menggunakan kaedah ini, iaitu selepas cikgu reset password, cikgu masuk lagi pakai ID murid, pakai password yang cikgu reset, baru cikgu reset lagi password gunakan ID murid itu sendiri, bukan sudah pakai admin sekolah. Tapi itu memang 2 kali kerja, 3 kali kerja, nanti murid itu tak juga aktif 3 bulan, buat lagi kan. Jadi kita mau yang genuine, yang betul-betul murid itu masuk. Sekarang kan sesi bersemuka ya, di sekolah kan, tak lama lagi yang sekolah menengah. Jadi yang sudah ada masa sekarang ni untuk sesi bersemuka ni, gunakan waktu ini. Full murid yang belum aktif tu, mungkin dalam kelas kah, dengan kerjasama guru kelas, buat di situ kan, ataupun masuk dalam pusat akses kah, secara bergilir, ada jadualnya murid yang belum aktif, ada masa, okey masuk sana, ajar dia orang sendiri bagaimana untuk masuk ke dalam ID Delima. Sekarang ni dengan IQ PSS, IQ Nilam tu, PS Nilam ke ya, nama dia sini.
Itu lagi mudah cikgu ya. Lagi mudah. Single sign on. Cuma dia kena masuk dalam telefon ataupun apa laptop tu lah ya. Macam ini ya saya tunjukkan ya. Nampak tidak? Saya tunjukkan paparan saya ni. Okay, saya tunjukkan paparan saya sekarang ya. Lihat ya. Saya log out. Okay, saya masuk ke Google ya. Contohlah saya masuk ke Google ya. Apabila saya ingin masuk ke Delima kan, saya tidak klik sign in di sini cikgu. Ni nampak ada satu di sini kan sign in. Tapi saya terus masuk di atas sini, gambar kecil. Ini secara autonya di sini kita boleh ubah-ubah akaun kita. Kita boleh ubah. Ya, secara tidak perlu pilih-pilih lagi. Kita pilih sekali siap di atas, kita terus dibawa masuk. Ya, ini akaun personal saya lah. Saya mau ubah kepada akaun PPD, saya klik saja. Jadi kalau mau masuk akaun Delima, saya tinggal klik site Delima tanpa perlu pilih akaun lagi. Ya, nah, log masuk. Okay. Account chooser, klik saja. Lepas tu sekali saya klik. Sebab di sini sudah memang akaun saya lah. Semua yang di bawah ni semua akan jadi akaun yang menggunakan ikon di atas ni. Ya. Tapi kebanyakan guru kan dia menggunakan yang di bawah tadi lah macam Cikgu Sharon ya, tidak salah juga, tapi untuk lebih mudah ubah yang di atas ini. Okay. Ada soalan lagi? Tengok dulu. Kalau tidak ada soalan, kita sambung sedikit. Okay, ada satu soalan. Ini panjang ya, daripada PPD Tuaran. Dia kata, surat menyurat JPN ke... Tidak, ini apa ni ya? Tuan Ini dia arahan. soalan di atas lagi. Tapi okey saja tu sudah jawab. Mungkin kita boleh teruskan sebab masa sudah 40 minit. Kita teruskan Okey, jika kita ada teruskan. yang tinggal. Okey. Okey, kita teruskan lebih kurang dalam 15 minit lagi. Okey. Ini saya paparkan skrin saya lah ya. Sebab yang daripada sekolah tu kita sudah okey. Jadi saya tunjuk sini bila kita log masuk. Kita pilih. Saya sentuh sedikit berkaitan dengan akaun murid lah ya. Akaun murid ya. Sebab matlamat kita ni kita mau pengaktifan murid ya. Jadi galakkan murid-murid kita di sekolah tu untuk masuk ke dalam akaun murid ya. Sebenarnya cikgu di sekolah pun boleh masuk dalam akaun murid ya. Nah, ini amaran tadi ya, amaran yang saya katakan. Amaran murid tidak dibenarkan mengemas kini maklumat tarikh lahir. Sistem akan suspend ID Delima anda. Ini yang cakap tadi lah. Yang murid-murid kita ni sebenarnya masih di bawah umur. Bila KPM beli adalah akaun organisasi. Jadi mereka tak boleh ubah. Jangan benarkan mereka ubah tarikh lahir. Nanti sistem akan suspend. Okey. Okey, di dalam ni dia ada panduan untuk didik ya. Panduan untuk didik. Mungkin jarang ni kita buka. Betul ya? Jarang ni kita buka ni. Tapi sebenarnya ada dalam akaun. Mencari bahan-bahan berbentuk video untuk pelajar yang akan duduki SPM. Klik saya sini cik. Sudah ada video-video pembelajaran. Kita boleh kongsikan. Kalau ada yang baru tahu hari ini, tidak apa. Kan? Tidak apalah. Sebab kertas paper BM sudah lepas. Kan? Sebab carilah subjek yang belum lepas lagi. Kan? Carilah mungkin ada seni visual ini sudah ni kan. Carilah yang mana. Jadi ini adalah inisiatif STP ya. Jadi bahan-bahan ada di sini. Murid sendiri akses ya. Kita war-warkan saja kepada guru kelas, ibu bapa, parents dan sebagainya bahawa di dalam portal ini ada rakaman TV Didik TV ya. Ada rakamannya. Yang ini kita fokuskan kepada SPM. Okey, seterusnya laju sikit ya. Itu teks digital ya. Pastikan semua murid maklum tentang wujudnya buku teks digital. Jadi untuk mereka akses dalam ni mesti pakai akaun Delima. Jadi kena juga aktifkan akaun Delima ya. Jadi kalaulah cikgu mau aktifkan ni kepada guru kelas, cikgu
ini, ya, cikgu copy ni. Drive ni copy, masuk dalam grup, sekolah, masuk dalam grup yang ada ibu bapa pun boleh. Ya, mereka nak klik ini, maka kena ada akaun Delima baru boleh masuk. Ya, kalau tak ada dapat akses. Okay, dalam akaun murid juga ada berbentuk pembelajaran, ya. Ada berbentuk pelajaran di dalam sinilah, ya. Pelajaran Kediri itu di dalam aplikasi pun ada, dalam aktiviti ada, dalam pusat sumber ada. Okay, kita klik aplikasi, ya. Belum lagi. Okay, dalam klik, bila murid-murid klik aplikasi, dalam ni ada banyak aplikasi dan juga bahkan permainan, ya, untuk murid-murid kita explore, ya. Contohnya dalam bentuk mainan Kahoot, permainan pembelajaran, ya. Ada puzzle, ya, pelajaran, ya. Ada Tinkercad dan sebagainya, ya. Jadi minta murid kita explore. Kalau murid yang suka melukis tu, suruh dia klik ini, auto draw, ya. Jadi dia orang boleh belajar dengan laptop dan sebagainya, walaupun sekarang ni kalau sekolah rendah sudah bersemuka, tapi kita faham, ya, pelajaran di rumah tu sangat penting juga, ya. Cuma kaedah kita sudah berubah. Kalau dulu belajar di rumah, buka buku, latihan dan sebagainya, bila murid sudah terbiasa dengan software ataupun secara maya, kenapa tidak kita galakkan mereka lagi masuk ke dalam game ini percuma, ya, to start drawing, ya. Lukislah apa-apa, ya, ajar mereka melukis. Saya itu saya pandai melukis, boleh lagi kita gerakkan ni sebenarnya, ya. Nah, boleh mau lukis apa, bentuk apa, ya, lar, ya, desain, macam-macam desain pun ada, ya. Mau lukis ini, ya, lukis wifi, cikgu pun dia juga belajar, ya, melukis hidung, ada semua sini, ya. Kaki, ya. Jadi kaedah melukis yang moden lah sekarang ni, kan, tak sudah kita pakai pen ataupun color, tapi kita pilih di sini, dia ada auto draw, ya, automatic. Kalau kita mau lukis orang pun, kita pilih lah hidung macam mana, itu kan, bawa. Ini semua ada di dalam akaun murid, ya. Jadi bukan sekadar untuk murid, tidak. Ya, ya. Kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Saya rasa saya highlightkan ini sebab ini yang akan menarik minat murid lah, ya. Okay, kita klik yang last adalah Rakan Delima. Rakan Delima ni adalah satu menu di dalam akaun murid untuk menarik minat murid-murid itu sendiri kepada Delima. Ya, dalam ni kita ada MDEC, ya, MDEC, kita ada UNICEF, kita ada Google, ya, Google ni untuk mainan ni, kita ada Microsoft, kita ada DG, ya. Contoh saya klik Microsoft lah, ya. Kasih ni, ini yang tadi lah, ya. Tapi di bawah ni dia ada Minecraft, ya, dia ada macam-macam lah, ya, permainan untuk belajar coding pun ada, ya. Nah, ini yang tadi lah, Microsoft Education Portal ni yang dia bawa kepada yang apa yang saya tunjukkan tadi itulah, ya. Yang saya tunjukkan ada redeem code tu semua, ya. Okey, saya rasa itu saja, ya, Cikgu Malat. Yang DG ni pun menarik juga lah kalau siapa yang minat, kan. Ada permainan Cyber Safe in School Competition, ya. Cikgu pernah lihat ni, kan, pertandingan-pertandingan ini, kan. Mungkin ada yang berminat. Ini sesuai bagi mata pelajaran ASK di peringkat sekolah rendah, ya. Dekat sekolah menengah pun ada, ya. Dan juga RBT, ya. RBT, ASK ni sekolah menengah ada. RBT sekolah menengah pun ada, ya. Kita cuba explore lah, kita galakkan guru dan murid-murid explore sepenuhnya Microsoft, explore sepenuhnya ID Delima. Ada banyak manfaat yang kita dapat, ya. Dia bukan bayar pun. Kita sudah dibayarkan oleh kerajaan, ya, oleh KPM. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Ramla. Ramla masih di talian? Okey, ya masih.
Okey, terima kasih pada rakan saya, Cikgu Zam atas perkongsian tadi. Sekarang sudah menunjukkan baru pukul 4.18. Okey, so kita buka kepada soalan lah. Ya, buka pada soalan. Uh, Kalau boleh tidak perlu type, terus Cikgu suarakan sahaja. Iya, Ada betul. apa-apa soalan? Ya. Tanya saya juga apa-apa soalan. Okey, sementara itu kita ada 63 orang. Tadi saya cek pada kehadiran, baru 38 orang yang mengisi kehadiran. Jangan lupa untuk isi sebab link ini saya hanya post dalam ruangan chat ini. Ya. Okey, next buka soalan lagi. Okey, ada soalan daripada Cikgu Wilson, is it? Ya, ada angkat tangan tadi kan? Teruskan, Cikgu. Okey. Okey, teruskan. Ada Cikgu Rahayu juga angkat tangannya. Teruskan. Cikgu Larry pun angkat tangannya. Ada soalan nggak? Ada soalan terus angkat tangannya. Cikgu Sharon angkat tangannya. Cikgu Peter. Cikgu Peter. Ada soalan? Jika ada soalan boleh kemukakan sementara sesi kita masih lagi Betul. berjalan. Ya. Jangan malu-malu Cikgu Jadi, tanya saja soalan. sebab nanti Cikgu akan ditanya tu oleh guru-guru di sekolah. Mungkin pentadbir pun akan tanya. Jadi Cikgu adalah pakar rujuk di peringkat sekolah. Jadi boleh kemukakan sekarang sekiranya ada kemusykilan yang ingin diajukan. Silakan Cikgu. Okey. Ada? Rasanya macam semua sudah turun tangan. Semua turun tangan ya bila ditanya. Okey, untuk akhir ni saya tunjukkan dari mana data yang saya peroleh tadi lah ya. Okey, maaf ya, mohon maaf terkeluar, salah klik ya. Okey. Okey, saya present semula. Sedikit perkongsian lah, kalau di daerah saya ni, saya akan lihat data ni setiap minggu lah. Jadi setiap minggu data ni saya akan kongsikan dengan grup sama ada secara di dalam grup ataupun sekiranya isu ataupun perkara tersebut membutuhkan tindakan dengan segera. So saya akan PM terus kepada grup tersebut dan bantu selaras kita ingin aktifkan ataupun tingkatkan penggunaan ya. Okay, dari segi penggunaan ya, kita lihat di sini. Maaf ya, kalau paparan tu agak kecil, data ni disediakan menggunakan Power BI oleh KPM sendiri ya. Ini data yang saya ambil tu. Jadi kita boleh zoom in sehingga ke sekolah mana. Okay, kalau kita lihat di Sabah. Adakah cikgu yang memerlukan link ini? Saya boleh share juga ni sebenarnya. Ya. Kita lihat PPD tuaran ya. Yang saya katakan tadi lah. Ini tawau lah ini. Ini tuaran sekarang ya, PPD tuaran ya. Kalau kita lihat di sini, kita akan dapat lihat by school pun kita dapat lihat. Ya, kalau SJKC kita lihat yang belum login ada 199. Sudah login banyak lah ya. Tapi yang banyak kalau saya lihat di sini SK dan SMK ni perlu giatkan usaha lah ya dalam kalangan penyelaras tu. Kita boleh zoom in ya sampai sekolah mana. Ya, minta maaf lah saya terpaksa tayang data sebab data ni KPM nampak juga sebenarnya ya, tapi kita tayangkan saja supaya kita ada sedikit tindakan ya. Tengoklah kalau kita tengok ni yang pertama ni, tengok belum loginnya banyak ni. 400 ni, sudah login baru 41. Ya. Ada juga sekolah yang ramai tapi dia pun sudah login ya. Ini sudah 246 sudah login, ada sikit lagi cikgu. Ada juga yang banyak lagi lah. Di data-data ini sebenarnya macam ini kan, jauh gading. Ya, ada 1000 lagi. Jadi banyak usaha kita kena buat. So, kita kena rancang penyelaras.
ribu itu berapa kan? Berapa boleh kasih kurang? Ini kalau SMK. Ya, jadi kita akan nampak nih. Sekolah mana yang banyak tuh, ini kan banyak kan? Nah, seimbang, ini bukan 50%. Jadi coba kita usaha tingkatkan sehinggalah capai yang terbaik lah ya. Baik ya. Kalau kita tengok secara umumnya inilah data nih. Ya. Biru ni sudah login. Yang merah ni belum login bagi daerah Waran lah ya. Jadi bagaimana usaha kita ingin tingkatkan. Kemudian kita juga ada data dalam masa 7 hari ini berapa orang guru yang aktif. Dalam masa 7 hari ini ada seramai 1.400 guru yang aktif daripada 2.000. Murid ada 16.000, yang aktif murid hanya 1.751 lah. Ya. Jadi bagaimana kita mau aktifkan murid. Sama-sama lah macam saya di Tawau pun sama juga tuh. Itu juga usaha yang lebih. Itu saya tunjukkan di sini Tawau ya. Sudah ada mit. Oke, yang ini Tawau ya. Nah, ini Tawau ya. Ya, ini Tawau lah. Bilangan murid yang belum login ni kecil lah sikit. Tapi sebelum ni memang banyak lah ya. Banyak. Kalau saya bandingkan dan sebelum ini 10.000 nih cikgu ya. Dan lalu 10.000 belum login. Ya, bulan ni saya kerja keras sikit lah bulan sebelumnya. So boleh capai sikit lagi lah kita usah, sikit. Jadi kita kena bagi motivasi kepada murid-murid, ibu bapa, guru ya, bahawa portal Delima ni banyak sangat manfaatnya. Masuklah dan alamilah sendiri, baru anda akan tahu ya. Macam ini ya. Sekolah ni ada 2.600 orang murid ya. Sekolah luar bandar juga nih. Tapi hanya tinggal 100 murid lagi belum login. Ini pun sekolah luar bandar juga ada 1.900 orang murid, tinggal 1 orang lagi belum login. Jadi kita galakkanlah penggunaan kan, walaupun kita faham keadaan. Kita faham keadaan, bukan semua sekolah ada jaringan internet, bukan semua murid ada. Tapi yang penting adalah usaha kita untuk menjadi lebih baik. Mana kita ada perancangan. Kalau bulan 3 begini figurnya, bulan 4 berapa. Kita kurangkan yang belum tersebut ya, sampai kita tercapai ya. Yang penting kita kolaboratif bersama semualah stakeholder sekolah. Okey, Ngam ada 4 minit lagi, saya serahkan semula kepada Puan Ramla ya. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Zam atas perkongsian yang sangat-sangat menarik yang memberi, saya percaya apa yang disampaikan itu akan membawa satu manfaat yang besar kepada semua GPB, pada semua GICT serta penyelaras admin Delima di sekolah. Okey, berkenaan dengan link tadi yang Tuan Zam share itu, cikgu-cikgu sebenarnya boleh cek sendiri dalam portal Delima ya, melalui akaun sekolah ataupun akaun admin. Kita sendiri boleh cek, boleh periksa berapa yang tidak login, berapa yang sudah login. Yang paparan tadi itu adalah untuk menunjukkan ke semuanya. Okey, kalau berminat mau tengok untuk sekolah lain, so bolehlah melalui paparan yang tadi yang ditunjukkan oleh Tuan Zam tadi. Okey, kita rasanya mungkin tiada soalan lagi untuk petang ni sebab saya tengok pun semua tengah off webcam sudah ni. Okey, untuk yang terakhir, saya selaku admin Delima ya untuk PPD Tuaran mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zam Zairi, iaitu admin Delima untuk PPD Tuaran, admin Delima untuk PPD Tawau ya, atas perkongsian ruang dan masa yang diberikan kepada kita, dan kita sangat-sangat bertuah kerana dapat berkongsi ilmu. Ini bukan ilmu calang-calang nih, bukan kaleng-kaleng orang bilang. Ilmu Tuan Zam ni kita tengok tadi dia punya pencapaian pun sudah sampai ke international, peringkat international ya. Okey, ada masa dan ruang nanti
sebenarnya Tuan Zam ini adalah merupakan siri 1 dan dalam perancangan kita ada siri kedua yang mungkin diadakan pada bulan Julai. Jika ada rezeki, ada peluang dan ruang nanti, mungkin kita boleh invite semula. Ya. Jadi rasanya itu sahaja perkongsian untuk bengkel kita pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan GPB, GSCT, admin Delima kerana meluangkan masa pada petang ini bersama-sama kita semua. Ya, so jangan lupa isi kehadiran dalam link yang saya share tadi. Okey. Dan itu sahaja untuk bengkel ini. Okey, sekian, terima kasih. Jika ada terkasar bahasa, minta maaf. Ya, Tuan Zam, actually kami baru first time face to face. Selama ini selama ini kami hanya chat melalui grup admin Delima ini sahaja. Oh ya Kak. Ya, maksud saya kita dua. Ya betul, ya betul. Ya. Okey, so itu sahaja dari saya. Ya, insyaAllah minggu depan saya akan berada di JPN juga. Ya. Kita sempat boleh merentas ketuaran. Oh, insyaAllah, maklumkan saja. Okey, Tuan Zam, nanti kita akan cuba sampaikan insyaAllah sijil jika selepas ditandatangani oleh Puan Putih. Ya. Okey, terima kasih saya ucapkan. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Mohon undur diri dulu ya. Terima kasih Ramla ya. Ya, sama-sama, terima kasih.